dia mau. Ya. Dan tadi saya baru dengar bahawa Tan Sri Hashim sebut beberapa jenderal lain yang baru dipanggil oleh Datuk Seri Najib, tapi kata no. Jadi sudah paling akhir bapak Saiful Bukhari. Semua hanya no bayar berapa milion lah. Kan saya bayar, ini bayar. Ini orang dia fitnah. Kalau orang itu suka, semua dibayar. Saudara, saya tak jumpa bapak dia. Saya tak jumpa bapak dia. Dia nak jumpa, saya tak nak jumpa. Saya tak mau campur. Kerana saya tahu saya akan difitnah. Hanya setelah dia buat kenyataan, kemudian dia masuk, dia pergi pejabat, barulah saya jumpa. Jadi dia pada dia nak minta maaf, dia tak apa. Itulah. Sabar. Ya sudah, keadaan begitu. Siapa boleh jangka? Siapa boleh jangka sudah? Ya, beli. Sebenarnya kita ada orang boleh beli, kata saya nak bagi 1 juta. Kasih Hashim, harga 1 juta, dia boleh bagi 100 juta tak dapat. Kerana bila panglima, nama panglima tentera darat itu sokong Pakatan Rakyat memang rosak dah UMNO. Ya, jadi ini Islam macam milion, bukan milion ringgit. Kalau bukan saya nak pundi sudah. Betul. Saya tahu dia nak buat keputusan itu dengan doa, dengan munajat, dengan istikharah, dan dia betul-betul. Aku kata beberapa kali istikharah kan. Lama dah aku tunggu ni. Tapi dia mana yang ada keputusan ni? Dia orang gaya tak nak bagi puluh juta ringgit. Sudah. Pertama saya tak, kalau ada saya tak bagi, dia nak bagi kamu. Dia gaya dekat ni. Dia boleh tuduh. Sudah ingat kalau tengok itu video pasal yang di parlimen. Saya bercakap terus orang UMNO ni 3 beliau. Bila saya cabar, seorang tak boleh bangun. Ya? Ini realiti, berdepan tak berani. Khairi, saya saman dia sebab dia kata saya ni alat Cina. Will sell the country pada Cina. Kata Khairi. Alat Yahudi, boneka Amerika. Kita saman dia. Dia ada di mahkamah, saya ada. Saya nak cakap depan hakim. Jangan alat Cina. Saya kata saya alat rakyat. Alat Melayu, alat Cina, alat India. Tapi saya tidak dibeli oleh orang. Apa salah saya bagi bantuan sekolah Cina, sekolah Kemal, sekolah Arab, sekolah Islam? Kita bantu semua. Apa masalah? Yahudi, saya tak bagi duit kepada EPCO. UMNO yang bagi 70 juta. Dan baru ini 2 minggu yang lalu terbongkar UMNO bagi kepada seorang Yahudi nama Joshua Trevino 1.2 juta ringgit. Wow. Yes, you check, you can Google Joshua Trevino. Ada artikel dalam New York Times oleh Paul Krugman yang mengatakan kerajaan Malaysia bawah Najib sanggup bayar orang Amerika Yahudi ini 1.2 juta ringgit hanya untuk cerca di Amerika. Ya. Tapi saya sebut begitu. Ketiga, saya kata Institut Israel Amerika, saya baik, memang betul. Saya baik dengan Al Gore. Bila Hillary Clinton datang ke Malaysia, saya di Batu Sapi masa itu. Dia telefon, dia jumpa Najib apa semua, ya, dia jumpa. Dia telefon saya. Anwar, ada yes, my dear Hillary. Dia cakap. Jadi saya berjawab, tapi soal Iraq, saya tak setuju Amerika campur Iraq. Soal Palestin, saya sokong Palestin. Saya tak setuju dasar Amerika di Palestin. Soal Afghanistan, saya tak setuju kita campur bom Afghanistan. Tak selesai. Nanti, dia setuju semua dengan Amerika. Bila saya sebut begitu, Khairi cepat-cepat ruling dengan berbuat. Dia kata, selesaikan. Sudah selesai tu, kamu kena tarik balik. Jadi dia membuat kenyataan. Saya dengan ini menafikan. Saya tak pernah tuduh Anwar alat Cina, alat Yahudi, alat Amerika. Betul. Betul ke pemuda UMNO tak pernah tuduh saya alat Amerika, alat Yahudi, alat Cina? Tak betul. Tapi dia kata begitu. Saya tidak pernah saya nafikan. Walaupun bila sebut nafi, saya pun perlu kenyataan. Ini kamu sebut, ini tape dia, ini ucapan dia, ini report paper. Dia kata, walaupun dulu saya ada sebut. Yeah? Now what is the English term? I deny having alleged or accused Anwar as opposed to what I said earlier.
Kartun tak? Kartun. Maknanya dia mengaku. Dia lagi. Jadi saya tahu banyak. Okey sudah. Utusan. Bila saya berjumpa Rajmohan Gandhi, ini cucu Mahatma Gandhi ya. Rajmohan Gandhi my friend. Cucu Gandhiji. My old friend. Jadi dia ajak saya pergi Panchgani, Bombay, Pune, Panchgani. Jadi dia dengan Usha, isteri dia, saya dengan Azizah pergi ke Panchgani. Cucu Mahatma Gandhi ini dia membawa obor semangat perjuangan Mahatma Gandhi, politics of conscience. Ini yang bergolak hati nurani. Itu istilah Arab Bamir, habits of the heart. Istilah Gandhi, conscience, politics of conscience. Jadi dia bawa. Bila kemudian dia arrange saya interview dengan BBC London television. Dalam BBC London itu dia tanya, Anwar, you dah 2 kali charge sodomi ini, macam mana pendapat kamu? Kamu sokong ke undang-undang? Saya jawab dalam bahasa Inggeris, Muslims and I believe majority of non-Muslims in Malaysia support the sanctity of marriage between men and women. Orang Islam dan bukan Islam di Malaysia sokong institusi perkahwinan di antara lelaki dan perempuan. Undang-undang, saya kata undang-undang ini banyak kelemahan dia. Undang-undang ini akai, usang. Sebab tak bocor pun dia tuduh berdua. Ya, tak bocor. Saya kata dia, kau mana beruduh? Hidup. Jadi, bila saya sebut begitu, putusan besok ambil kata Hasan Ali ini, sokong perkahwinan lelaki sama lelaki. Putusan Malaysia muka depan. Wow. Dia senang ke tidak? Kita orang Islam, surat khabar tu orang Melayu punya, orang Islam punya, UMNO punya. Boleh kita reda dengan fitrah masing-masing. Saya sama, dia panggil Hasan Ali saksi. Bila Hasan Ali dia baca, mana dia yang dia kata? Ada? Tak ada. Hakim tanya lagi, mana yang dia kata sokong homoseksual? Tak ada. Macam mana kamu kata? Itu tafsiran saya. You tak hakim, gelek kepala. Gelek kepala tengok PN kata yang lompat daripada pahing. Dishonest. You orang Islam atau orang Cina atau orang Hindu kan, dia juga pada kata, you are liar, you are liar. Ini you straight lie. Jadi akhirnya saya menang kes tu. Sekarang ni tengah runding berapa ganti rugi. Saya bagi tahu kat ketua, cepat sikit sebab election cepat. Ini dah Datuk pun saya saman lagi utusan. Ini dah menang satu kes. Saya saman lagi. Kerana dia tuduh saya penggana Datuk. Dia orang ni bila berdepan tak ada. Tak berani. Dia nafi semua. Kami tak pernah kata utusan pengarang, ketua pengarang. Saya tak pernah tuduh Anwar ini homoseksual. Tak, itu silap tu bukan, maksud saya lain. Otak kau. Saudara ini, saudara dengar saya berucap sekejap. Ada saya maki nanti. Ada saya maki Hamun Rosmah. Ada saya maki Gandhi. Ada saya maki Muhyiddin. Ya, kerana apa? Saya tak boleh lagi dia berprinsip etika dan akhlak. Politics of conscience. Apa saya tak disinggung, tak marah orang maki saya, telanjangkan saya, malukan saya? Ya, saya disinggung. Tetapi kalau saya nak pimpin kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita ikut contoh pesanan Rasulullah pada akhlak. Ya, jadi yang itu kita kena. Terus saudara, kempen UMNO yang akhir saya nak sebut apa dia? Kita tak Melayu dah. UMNO ni dah gadai Melayu. Sekarang, tadi saya umum, Lim Kit Siang akan bertanding di Gelap Patah Parlimen. Walaupun keadilan akan berunding balik supaya kita dapat segaman dan kita runding supaya beberapa kerusi Dewan Negeri ini dapat kita ambil supaya dapat pembahagian yang lebih adil di antara PAS, keadilan dan DAP. Itu akan diteruskan. Ya? Tapi sebab apa saya diminta saya umumkan? Kerana dia tokoh besar dan minta untuk kita bantu angkat dan saya percaya UMNO akan kata dia akan kawan Johor.
Dan habis Melayu ni nanti. Ni kursi Datuk ni sudah tahu. AP bertanding berapa kursi? 1/3 pun tidak. Not even 1/3 kursi. Tapi kempen ini akan berjalan. Seolah-olah kita Cina. Saya sudah, kita kena kerja dengan Cina atau tak? Kita nak pilih. Orang tanya, you pilih siapa? Saya ada Tua Juni, ada Tian Chua, Hit Siang, Wan Yin. Itu Cina kawan saya. You siapa? Tua Soleh. Tak apa lah, you pilih Soleh. Tapi jangan nama dengan saya, you ambil Cina juga. Ya. India, you siapa? Sibarasya. Kok, human rights lawyer. Rhodes Scholar. Surendran, human rights lawyer. Sanggup lawan. You ambil siapa? Paling dia belum. Tapi dulu saya mengeluh Gopal. Jadi sudah, jangan saudara baik DAP sebut tadi Pakatan Keadilan ke PAS ke. Ini kerajaan Pakatan Rakyat. Dan dasar kita Islam agama persekutuan, bahasa Melayu bahasa rasmi, hak semua orang Melayu, kedaulatan raja-raja Melayu, itu tidak sedikit pun kita berganjak. Malah saya yakin kalau kita perintah imarah masjid lebih dimartabatkan daripada yang sekarang. InsyaAllah kalau kita perintah orang Cina ada, ini ada, saya nak sebut, saya yakin karena saya ini daripada universiti memang pejuang bahasa ya, sudah tahu saya bahasa. Mungkin budak muda-muda tak tahu, tapi kita tanya bapak you tahu. Saya kalau bahasa yang main-main langsung lawan karena saya kata ini bahasa kebangsaan. Jadi saya nak pastikan sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Arab, sekolah Tamil, no compromise. Bahasa Melayu mesti diangkat dan dimartabatkan lebih daripada sekarang. Apa beza dia? Beza dia kita kata. Kalau itu diterima, maknanya mutu bahasa baik. Dan sekolah Arab, sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, tak ada lagi bantuan modal. Kita bantu penuh dengan syarat tadi yang saya sebut. Jadi kita kira tak ada rugi. Kalau sekolah Cina itu dia nak belajar bahasa Cina dengan syarat bahasa Melayu dimartabatkan, tak ada problem. Apa kita kata? Sekolah Tamil, anak dia nak pergi sekolah Tamil, dia pergi. Tapi syarat apa? Bahasa kebangsaan itu dimartabatkan. Ini sebab. Kemudian sekolah menengah, bahasa Inggeris juga ditingkatkan. Pokoknya saya, kalau saya hari itu lepas pada Universiti Sungai Buloh, saya di Oxford, lepas itu saya jadi profesor di Georgetown University. Kalau bahasa Inggeris saya tidak baik, saya tidak boleh diangkat jadi profesor. Jadi ada pengalaman itu, ada baik. Jadi anak-anak kita, kalau boleh, semasa di universiti kita tingkatkan bahasa Melayu mesti cukup baik. Tapi bahasa kedua, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris, bahasa Arab, itu patut dikuasai. Saya nak bagi contoh, Nur Riza masa dia buat masters di John Hopkins. Orang tanya bahasa Inggeris mesti baik. Second language mesti ada. Dia kata Malaysia Indonesia. Pilih third language. Dan di antara third language yang popular di Amerika, selain daripada bahasa Sepanyol, ialah bahasa Cina. Bukan orang Amerika pro Cina, tapi ini realiti kerana bahasa Cina itu jadi bahasa ekonomi. Kalau anak Melayu dia pakai bahasa Melayu, baik bahasa Inggeris, dia menguasai bahasa Cina, harga di dalam pasaran meningkat. Jadi jangan kita gunakan. Jadi ini saya nak terangkan dasar kita, mudah-mudahan kita tenang. UMNO dia tak mampu, yang dia bawa Melayu habis. DAP akan ambil semua. Pulau Pinang, Melayu dah tak ada lah, tinggal mamak 2-3 orang. Di Selangor habis masjid-masjid, semua Kristian. Azan pun tak boleh. Ada orang tanya, saya pergi ke Johor, mana ni di Stephen? Kita pergi Johor dulu, ada perumahan. Dia tanya, Datuk, azan pelan ke sekarang Johor ke Selangor? Kita tahu kamu kepekak, azan pelan. Kita dengar. Itu dia ceritakan saudara. Padahal di Selangor, saya ni kalau Maghrib, kadang jamaah ataupun tazkirah itu memang biasa ya, di masjid-masjid. Sekarang di Selangor, dalam sejarah saya ingat daripada zaman Abim tahun 71 ya, sampai sekarang, masjid-masjid di Selangor itu jauh lebih diimarahkan berbanding dengan dulu. Itu kenyataan. Dan mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan. Janganlah pergi kursus Biro Tentera Negara, anak kecil main api.
Ya. Dia bagi orang Melayu ni takut. Orang Melayu ni takut habis harta Melayu. Salah di Cina. Dan orang Cina banyak tahu saya kan. Bila nyanyi itu masa Perhimpunan Agung UMNO, last session semua nyanyi, Najib nyanyi, Muhyiddin nyanyi, Darizat nyanyi, semua nangis. Sebenarnya ya. Tapi bila dia nangis, dia nyanyi lagu Melayu habis. Dia nangis. Kemudian MCA tengok, MCA pun nangis tu. Tapi kita tanya dia nangis sebab apa? Najib nangis. You tahu tak lagu itu kata ini negeri Melayu, Cina Australia. Ya. Itu macam ke? Ya. Apa maksud dia nangis? Wah, tak boleh nangis lah itu macam.